Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'malana fid dunya waj'alna minal najihina wal faizina wal mumtazina fil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini bersama-sama tuan-tuan dan juga puan-puan, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka pertemuan kita dengan kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, dalam kalangan kita juga yang mana ahli-ahlinya telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sahabati, yang berbahagia pengurusi surau Al-Hidayah Taman Langkawi, yang sahabati barisan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, tamat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita pada malam ini, malam yang telah pun masuk pada hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumul jumu'ati itu adalah Sayyidul Ayyam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid ini adalah ketua. Maka dalam hari 27 kita hari ini, maka Allah pilih hari Jumaat sebagai ketuanya. Bermula pada azan maghrib tadi ini telah pun bermula pada hari Jumaat. Maka di antaranya kelebihan antara hari Jumaat ini adalah Allah berikan kita satu masa yang tidak Allah bagi tahu pada kita. Bilakah waktunya akan Allah mustajabkan doanya? Ada para ulama mengatakan bahawasanya Allah mustajabkan doa kita ini waktu mana azan tadi. Ada yang kata lepas mana sembahyang, ada yang kata pada malam ni, ada yang kata pada esok, ada yang kata pada sebelum matahari terbit, ada yang kata waktu duha, ada yang kata lepas mana pada azan Jumaat, ada yang kata sebelum mana azan Jumaat, ada yang kata lepas mana sembahyang Jumaat dan juga sebagainya. Maka ulama ada khilaf, ulama ada berbahagi pendapat bilakah waktu yang mustajab doanya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita pukul rata ke semua. Pukul rata yang mana Allah bagi dekat kita ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah bagi kita kesihatan yang baik, ya Allah muliakan kita lah tu. Allah bagi kita satu darjat yang baik, kita boleh bergerak, kita boleh datang ke surau, kita boleh angkat takbir dan juga sebagainya. Maka ini adalah nikmat-nikmat Allah yang perlu kita balas balik pada Allah dengan cara yang baiknya. Cara yang terbaik bila mana kita balas balik pada Allah dengan cara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama daripada pada kita bahwasanya kalau nak buat ibadat, nak buat perbuatan, pastikan ada dua benda. Yang pertama kata para ulama adalah, yang pertama sekali adalah ikut apa yang Allah perintahkan pada kita. Yang kedua adalah kena ada sifat ikhlas dalam segala perbuatan kita. Kita nak main ke surau, pastikan ada ikhlas. Kita nak akan takbir berjumpa dengan Allah, pastikan ada ikhlas. Kita nak berzikir, pastikan ada ikhlas. Kita nak baca Quran, pastikan ada ikhlas. Maka segala apa yang kita lakukan dengan nama ikhlas dan juga ikut apa yang Allah perintahkan dalam Quran, maka ketika itulah insya-Allah ulama kata ibadat kita akan diterima bakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sialah tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kalaulah kita buat segala macam ibadat, kita selalu ibadat pada Allah, tapi mana hujung-hujungnya Allah tak terima ibadat kita, maka antara tanda-tanda yang rosaknya ibadat kita tersebut
yang paling utama sekali adalah ada perasaan riak terhadap sesuatu amalan. Riak ini dia ada pada perbuatan kita. Tak boleh lari. Tuan-tuan, tak boleh lari. Kita akan takbir, ada riak? Ada. Tuan-tuan, riak ni kita tak tahulah. Riak memang akan ada, tapi kita sama ada kita kuat ataupun kita tidak kuat. Nak buat derma sebagai contohnya, ada riak? Ada. Derma tu bagus tak? Bagus. Tetapi kalau ada perbuatan riak tersebut, kata para ulama, dia tidak akan dipakai oleh Allah kerana tidak ada sifat ikhlas dalam tu. Riak lawannya ikhlas, dan ikhlas dia tidak akan duduk bersama sekali dengan riak. Maka dekat sinilah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kena perhati betul-betul. Kita nak buat ibadat, takut ibadat kita tak terima pakai oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaknanya adalah segala perbuatan kita adalah sia-sia belaka. Maka di antaranya gandakan. Allah berikan kita peluang, kita dapat duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, masa di tempat kita sujud ini, maka jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran kita memuliakan Allah kembali dengan cara melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat, bila mana sebut hari Jumaat ni tuan-tuan, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Azkar Imam Nawawi Allah taala. Bila mana Nabi Muhammad dia pesan pada kita ni tuan-tuan, apa kitab Al-Azkar ini dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia sebut pada kita, tuan-tuan, pokoklah boleh buat esok pagi ni. Bila mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu pagi Jumaat, tuan-tuan, pagi Jumaat. Lah ni tak pagi Jumaat lagi. Tuan-tuan, pagi Jumaat bila? Esok. Kita minta kepada Allah, biar Allah sempatkan kita ni tuan-tuan. Apa kata Nabi? Bila mana tibanya pagi Jumaat, sebelum dia buat apa-apa, sebelum sembahyang subuh, qabla salatul ghada, sebelum yang subuh ni, apa kata Nabi? Dia berkata, lepas mana mangkit tu, celek-celek mata ni, dia berkata kalimah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salasa marratin kata Nabi, 3 kali yang dia ulang kalimah tu, astaghfirullah. Tuan-tuan, kalau kita ni mudah dengan kalimah astaghfirullahal azim, ada kalimah azim tu. Dalam hadis tu tak ada kalimah azim. Nak buat tak ada masalah. Astaghfirullahal azim. Contohnya kalau kita bincang kalimah tu, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimah yang Nabi guna adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuan-tuan, wa atubu ilaih. Tuan-tuan, nak guna hayya dan qayyumah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak ikutkan pada hadis tadi, Nabi SAW dia kata pada kita, siapa-siapa yang bangun pada waktu subuh sebelum dia buat sembahyang subuh. Tuan-tuan, sembahyang subuh itu ni dia ada sujud sejadah. Tuan-tuan, sejadah ni pakat mai beramai-ramai. Bila pakat mai beramai-ramai ni, sebelum apa kita sembahyang tersebut, angkat takbir ke, kita ambil sembahyang ke, celek-celek mata, ikut dulu seranan Nabi Muhammad SAW. Kalimah istighfar itu yang kita lakukan sebanyak 3 kali. Apa kita akan dapat? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan hampunkan segala dosanya, walau kanat mislu zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan, banyak buih kat lautan ni. Kita pergi mandi contohnya, duk kepak-kepak layak tu, buih naik tu dia. Bayangkan tengok, itu adalah dosa kita. Tuan-tuan, kita naik feri, saya bagi contoh lah, selalu saya bagi contoh, naik feri lah tuan-tuan. Tengok belakang tu dia, dengan ayak ferinya, dengan buih-buihnya, kita kena kata, itu telah dosa aku. Tuan-tuan, umpamanya tuan-tuan, kita nampak buih-buih lautan itu, macam itulah dosa kita. Banyak tak mana sekalipun, kalau kita yakin dengan Nabi Muhammad SAW, maka dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah dia buat lawak pula tuan-tuan. Kata tak apalah, aku mangkit-mangkit, aku dah buat amal ikut cara Nabi, mangkit-mangkit roboh 3 kali, tak apalah, Allah ampunkan dosa aku, sembahyang haram tak boleh. Tuan-tuan, mayang pun tak pi, dekah pun tak buat, lagi pada Jumaat pun tak pi, itu tak boleh tuan-tuan. Dan makna kata, benda-benda yang fardu itu kita kena utamakan. Yang ni sampingan untuk kita tambah lagi bekalan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak mau tuan-tuan, satu hari nanti bila malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdiri depan Allah tuan-tuan, tiba-tiba dosa kita ni berlambak tuan-tuan, nak topak lagi tuan-tuan, maka bonus tadilah yang akan menumpang kita untuk masuk syurga
Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka salam pengenalan saya pada malam ini tuan-tuan. Nah, hari ini alhamdulillah juga sebab saya rasa sebuah salah tuan-tuan. Itu yang sebenarnya ada pihak waktu mana pihak pengurusan dia beritahu pada saya nak jemput sebelum apa dia puasa. Tuan-tuan, tapi tak payahlah waktu puasa tu penuh dah tuan-tuan ni. Kan dia fikir-fikir aku kena main juga dekat surau Taman Langkawi ni. Kata nak bagi lepas juga kita duk fikir kalimah tu. Tamat-tamat jumpa Abang Zambi kat Masjid Aisyah tuan-tuan. Dia fikir tu. Tuan-tuan, bila aku nak pi juga sebagainya. Fikir-fikir kata tak apa, kena pergi lepas juga. Jadi dia fikir tuan-tuan. Tuan-tuan tak fikir lagi, saya yang fikir tuan-tuan. Kata sebab senang. Tuan-tuan, maka dia fikir-fikir tak apalah. Tengok kata malam ni boleh tak? Dia kata boleh. Tak ada masalah, main jugalah tuan-tuan. Nah, kebetulan dia kata lepas raya kena main juga sekali. Tak apalah, kita penuhilah tuan-tuan. Tuan-tuan dan juga perempuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ni kita nak tengok tuan-tuan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa dua tuan-tuan, kita tengoklah yang mana dan. Kalau kata lebih tambah lagi tuan-tuan. Dalam ni tuan-tuan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia beritahu kepada kita yang mana hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang bekalan kita. Ada 6 perkara yang ditekankan dalam satu hadis yang sama. 6 perkara ni tuan-tuan ni. Tapi Nabi kata bila buat benda ni, Nabi himpunkan segala 6 ibadat perbuatan ini, maka apa kita akan dapat? Kita akan belajar bersama-sama pada malam ini. Baik, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan adalah nama gelaran. Kalau tuan-tuan tengoklah nama contoh Al-Imam Nawawi. Pasal apa sebut nama Imam Nawawi? Sebab saya duk baca kebanyakan tentang Imam Nawawi tuan-tuan. Imam Nawawi bukan nama yang sebenar. Nama sebenar dia lain. Muhyiddin Zakaria tuan-tuan tu. Nak ada apa-apa semua tu. Tuan-tuan, macam tu juga dengan Abu Hurairah ni tuan-tuan. Bukan namanya adalah Abu Hurairah. Abu adalah bahasa kalimah bahasa Arab. Terjemah bahasa kita, Abu adalah bapa. Bapa Hurairah ini adalah kucing. Bapa bagi kucing. Tuan-tuan, kucing main ikut mana ni? Dulu satu ketika tuan-tuan, waktu dia duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi mai tegur dia. Bila Nabi mai tegur dia tuan-tuan, ni ada dalam kitab Tafsir Ibn Katsir kalau saya tak salah tuan-tuan. Bila Nabi mai tegur dia ni tuan-tuan, tiba-tiba Nabi nampak ada macam binatang duduk dalam dia punya jubah dia tuan-tuan, lengan jubah dia. Tuan-tuan tahulah jubah tu bukan jubah macam dengan kita pakai lah ni. Ada yang Arab sana pakai 7 lengan macam jubah belah Mesir tuan-tuan, belah Jordan contohnya. Tuan-tuan, lubang tujuh lengan ni boleh masuk kepala kita. Tuan-tuan, mungkinlah ketika itu jubah mereka begitu. Maka dalam jubah Abu Hurairah tuan-tuan ada kucing yang duduk tidur. Tuan-tuan, sampai cara tu. Nak kata dia sayang pada kucing natang ni tuan-tuan. Bila kata Nabi lalu Nabi tanya, "Mahaza, apa dia yang ada dalam tu?" Maka Abu Hurairah kata, "Hurrah." Tuan-tuan, hurrah, ha ra ta. Ta ni ta malu. Tuan-tuan, tak malu ni senang ya. Waktu saya mengaji dulu ni dia ada tak malu dan juga tak malu. Tuan-tuan, ustaz-ustaz lah tu, ustaz-ustaz tuan-tuan tu 2 kali 5 dengan anak murid dia. Dia ingat sampai keluar tuan-tuan ni. Benda macam tu. Tuan-tuan, dia kata kalau malu ni kalau nak ingat tak malu ni tak marbutah. Marbutah ni dia bagilah tak marbutah dengan tak maftuha. Tuan-tuan, tak marbutah ni tak yang malu. Nak ingat tak marbutah ni macam mana? Dia malu, dia buat tu dia tutup badan dia. Tuan-tuan, tu ustaz-ustaz dulu. Ustaz dulu. Tak yang tak maftuha ni. Maftuha ni tak yang buka. Tak yang buka ni macam mana? Dia tuan-tuan tak faham ni. Ada 2 titik atas dia. Maka ketika itu dia tak malu. Tu cara dia dah. Tuan-tuan, nak bagi budak-budak ingat. Tuan-tuan, bukan nak belajar apa lolak apa semua dah. Nak baik. Maka harrata, hurrah itu adalah kucing. Bila mana Abu Hurairah kata ini adalah hurrah. Hurrah itu adalah kucing, maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa anta Abu Hurairah, maka engkau adalah bapa bagi sekalian kucing. Itu cara ada macam tu. Tuan-tuan, nak bagi gelaran pada orang lain pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi pastikan gelaran itu adalah gelaran yang baik-baik. Nabi juga dia gelak dengan para sahabatnya Abu Hurairah itu dengan gelaran dari bapa segala kucing. Tuan-tuan, contohnya kita suka ikan. Tuan-tuan, contoh ada orang panggil bapa ikan. Bapa ayam tu jahanam juga tuan-tuan. Contoh. Maka contohlah apa-apa gelaran tuan-tuan. Yang mana gelaran itu adalah bawa makna yang baik-baik saja. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana disebut oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Imam Muslim ni tuan-tuan adalah seorang ulama hadis yang martabatnya Sahih Muslim itu martabat yang kedua lepas mana Sahih Bukhari.
Tuan-tuan, Sahih Bukhari ini disebut dalam kitab hadis bahwasanya Al-Imam Bukhari itu antara syaratnya nak ambil hadis pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara orang lain, antara syaratnya Imam Bukhari letak, aku mau tak mau mesti jumpa dengan orang tu. Dia tak mau dengar. Tuan-tuan, dia tak mau dengar, mesti bertentang mata. Tu di antara syarat Imam Bukhari. Sebab itulah Imam Bukhari ini, Sahih Bukhari dikatakan bahawasanya as-sahihul kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari. Lepas mana Al-Quran ini tak ada kitab-kitab yang lain, yang paling sahih selepas mana Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Tuan-tuan, disebabkan oleh dia menjaga bagaimana nak ambil hadis itu, nak jaga tentang apa dia ni, nak keluarkan satu hadis atas nama Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Imam Bukhari ni bukan ambil lagu tu saja. Oh, Nabi abang lagu ni kah? Dia cantik dah. Nabi dia bermunajat. Imam Bukhari ni dia munajat pada Allah, minta tolong pada Allah, minta bagi Allah tunjuk dekat dia dan juga sebagainya, minta sungguh-sungguh sebelum mengeluarkan satu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ni adalah Sahih Muslim, yang mana hadis ini adalah bernombor 2699. Hukum hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan liyaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannati. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Panjang hadis ni, tuan-tuan. Kita boleh apa dia ambil 6 poin ni cukup lah. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah." Dan kata Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa yang nafasa meringankan, memudahkan an mu'minin ke atas seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kurbatan min kurabid dunya, yang mana seorang itu ditimpa akan kesusahan, ditimpa akan ujian, ditimpa akan musibah atas dunia ini, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, disebabkan dia memudahkan seorang yang lainnya, tuan-tuan. Bila mana ada tengok ada seorang tu tiba-tiba dia ni adanya ujian contoh yang macam-macam lah, tuan-tuan. Ujian dunia ni, tuan-tuan, jangan duk kata ujian dunia ini Allah datangkan ujian untuk kesakitan mata-mata. Dah, Allah tak bentuk kerusakan mata-mata. Dah, senang pun dia diuji, kaya pun dia diuji, bahagia pun dia diuji, gembira pun dia diuji, sakit pun dia diuji, sedih pun dia diuji, apa lagi, susah pun dia diuji. Tuan-tuan, semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kemudahan lebih pada orang yang lain. Allah uji kita dengan kemudahan yang Allah berikan pada kita. Tuan-tuan, tapi yang kita nampak dengan mata kata kita pada hari ini adalah orang yang diuji dengan kesusahan. Contohnya, bila mana kita tengok kawan tu diuji dengan kesusahan, nak makan pun tak cukup. Tuan-tuan, tengoklah dia ni lah, pasal apa pun tengok, kita rasa macam dengan ada benda yang tak kena. Seolah-olah macam ada benda yang rawat kat kita. Hang kena tolong dekat dia. Tuan-tuan. Maka apa yang kita akan dapat? Kata Nabi Muhammad SAW, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, disebabkan kita memudahkan urusan kawan tu. Kawan tu ada ujian yang berat ni, tuan-tuan ni, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita di hari kiamat nanti ni. Tuan-tuan, hari kiamat yang saya katakan tadi, yang tidak ada pertolongan yang lain dah, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah kata, hang ni rajin sungguh tolong orang waktu atas dunia ni, maka mudah urusan kita untuk kita dekat dalam akhirat nanti ni. Nanti yang pertama. Yang keduanya kata Nabi Muhammad SAW, "Wa man yassara ala mu'sirin", siapa-siapa yang memudahkan ke atas satu kepayahan, satu kesulitan, tuan-tuan, maka apa kata Allah? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Taala akan mudahkan baginya segala urusan yang berada di dunia dan juga ada di akhirat.
Kadang-kadang ni tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, kita ni tak tahu nak kata, nak buat ni mudah, nak buat ni mudah, nak buat ni mudah tuan-tuan. Tapi janganlah kita nak kata pula, nak tahu dah aku mudah urusan ni pasal apa? Sebab aku rajin tolong orang. Tuan-tuan, takut riak tu main atas kita. Maka ketika itulah kata Nabi Muhammad SAW, contoh, siapa-siapa yang bagi mudah kat atas satu kepayahan. Contoh, bila orang main dekat kita minta tolong. Apalah minta tolong, mana boleh buat macam ni, tak boleh. Padahal dia boleh buat. Saja menyusahkan orang tuan-tuan. Maka ingat kata Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa yang bagi mudah urusan kesalahan orang itu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia di dunia dan juga di akhirat. Kita nak tak macam tu, semua kita nak. Maka itu adalah kita kata yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, wa man satara musliman, siapa-siapa yang menutupi aib bagi seorang muslim yang lain. Tuan-tuan, tadi Nabi sebut mukmin, seorang yang beriman. Ni Nabi sebut pula muslimat, seorang Islam. Mana kata Nabi dia umumkan dia percakapan dia tuan-tuan. Orang beriman lain. Tuan-tuan, seiman ada berlambak. Orang Islam, semua orang Islam. Beriman ke tak beriman ke, orang Islam belakang. Tuan-tuan, tapi Nabi sebut siapa-siapa yang waman satara musliman, siapa-siapa yang menutupi aib kelemahan orang Islam itu sendiri, maka satarallahu fi dunya wal akhirah, Allah Ta'ala kata Nabi akan menutup keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan, contohnya macam dengan kita nampak kita menutup aib seorang itu. Tuan-tuan, aib lah, macam-macam berlaku atas dia. Anak pun tak anak pun tak elok. Tuan-tuan, buat benda ni juga sebagainya. Kita jangan duk pergi tambah pula anak keluarga dia. Tuan-tuan, ni kita tahu kata dia tu kena ni juga sebagainya. Pergi pula buat mulut pada orang lain. Hak tu buka aib. Yang ni kata Nabi Muhammad SAW, wa man satara musliman, siapa-siapa yang tutup aib kata orang lain ni, tuan-tuan ni, jaga mulut. Sebab itulah kata Nabi Muhammad SAW, antara salah satu tanda syurga amat rindukan dia apabila dia menjaga lidah dia. Tuan-tuan, hafizul lisan, jaga lidah dia. Jangan duk ngumpat dekat orang. Umpat orang dia berkata beli kat pakcik bawang, supaya kita kata pakcik bawang. Tuan-tuan, ada dia berkata, ni geng-geng pakcik bawang. Kata semua pakcik bawang belakang. Nampak, tapi dalam Facebook dah ni, semua laki-laki pun bawang, perempuan pun bawang, tuan-tuan. Netizen. Tuan-tuan, lah tak tahu nak kata apa. Lah ni bukan setakat berkata-kata, tulis pun tuan-tuan. Umpama nak mengumpat pun tuan-tuan. Sungguh. Tuan-tuan, ni kata Nabi ni, jaga lidah kita. Jangan duk kata dekat orang, jangan duk mengumpat dekat orang. Maka ketika itulah kita menutupi segala aib orang lain. Allah Ta'ala akan menutupi aib kelemahan diri kita di dunia juga akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah lah yang akan menolong, kata Nabi Muhammad SAW, seseorang itu di ataskan dia selalu tolong pada saudaranya yang lain. Tuan-tuan, kita mudahkan urusan orang, tuan-tuan. Orang juga akan mudahkan urusan kita. Contoh tuan-tuan, macam dengan saya, kerja jabat agama lah tuan-tuan. Jabat agama. Bila kerja jabat agama ni macam-macam berlaku. Anak-anak nak kahwin. Tuan-tuan, anak nak kahwin. Dia kata apa dia? Ada satu ketika tu dia marah kat pihak lain. Nasib baiklah hang tu ada pangkat dia. Tapi tak kata kat saya lah, lega tuan-tuan ni. Tapi dia pun luar kat tempat agama tuan-tuan ni. Dia sangkut dengan orang lain. Dia tak mau habaq lah orang lain tu sebab dia, tuan-tuan. 2-3 kali panggil pun tak selesai juga sebagainya. Dia mula nak bengang, mula nak marah. Biasalah manusia, ada perasaan, ada emosi, ada marah. Biasalah tuan-tuan, dia nak marah. Nak marah kat kawan tu tak boleh. Tuan-tuan, sebab kawan tu kalau marah atas dia, kena dia ada benda-benda yang tertentu. Tak boleh. Tuan-tuan, dia marah kat siapa? Dia marah kat jabat agama. Tuan-tuan, main jabat agama. Tuan-tuan, main jabat agama ni tuan-tuan. Seronok. Kerja jabat agama ni seronok. Bukan setakat nikah dan kahwin dia. Banyak-banyak benda. Tuan-tuan, yang main apa dia bercerai pun tak. Tuan-tuan, lepas mahkamah putus kata, okey, perceraian ini dibubarkan. Tuan-tuan, dia tak puas hati. Nak marah katuk hakim tu pasal apa? Benar dia cerai tuan-tuan. Dia tak berani. Pasal apa tak berani? Saya pasal tuan-tuan ni. Hai, hang hina aku ke? Hina mahkamah ke? Tuan-tuan, habis tu dia kata apa? Jabat agama. Ada satu ketika dulu tuan-tuan. Lepas mana hakim kata putih, bercerai. Bercerai. Bila cerai tu tuan-tuan, hak suami ni dia tak tahu nak luah kat siapa. Dia naik jabat agama. Tuan-tuan, jabat agama. Bila naik jabat agama, buka-buka tuan-tuan. Saya nak jumpa mana pegawai tu? Boleh.
Kan kata Pak Siapa ni kata, "Tak, saya nak tanya ni saya nak jaga anak saya." Tak apa dah, jaga anak masuklah mahkamah. Pak Siapa jabat agama tak buat? Lah hang Pak Siapa? Tuan-tuan, memang kuasa mahkamah yang menentukan sama ada hak ini dijaga oleh ibu ataupun ayah. Tuan-tuan, dia macam tak tahulah tuan-tuan, dia nak luah kat siapa. Kan? Lain kali kata tak apa abang, yang tu kuasa mahkamah, ada apa-apa abang rujuk pada mahkamah. Kan? Mahkamah benar ataupun tidak. Kita cakap cerai eloklah, orang kerjaan. Tuan-tuan, orang kerjaan, kita cakap cerai eloklah, takkan nak buh lagi tuan-tuan. Tu kata tak apalah, dia kata, "Ni Pak Siapa ni, saya bercerai ni." Loh, saya mana tahu kata abang cerai kata. Pak Siapa, saya bercerai. Saya tak tahu kata abang cerai. Tak apa. Kalau macam tu Pak Siapa bagi saya kahwin dulu. Lah, ramai kok mana? Tuan-tuan, sungguh. Dia pabrik sampai tara tu. Pak Siapa pejabat agama benarkan saya kahwin dulu. Dah tahu saya nak bercerai. La ilaha illallah. Pikir-pikir penimpal lah tuan-tuan. Nak jawab macam mana orang macam ni tuan-tuan? Kan kata abang Pak Siapa abang ni. Abang Pak Siapa abang. Abang nak kahwin dulu pun jabat agama tak halang mau pilihan abang sendiri. Tak pasal saya tahu lah pilihan saya, tapi Pak Siapa jabat agama benar. Nak jawab apa tuan-tuan? Tok Imam tu mati dah. Tuan-tuan. Nak jawab apa ni tuan-tuan ni? Nak tahu Tok Imam ni nikah kahwin saya ni. Tok Imam tu pun mati dah. Dia kata, "Lah, Islam." Tak tahu dia kata. Tuan-tuan, ni mai kok mana tajuk ni tuan-tuan ni. Nak patah balik ni payah. Tuan-tuan, jadi apa kata Nabi Muhammad SAW, maka kita ambil pada sini tak tahu mai punca dah ke mana dah. Nampak kata lagu tu lah tuan-tuan, kalau kita tak buka aib, insya-Allah Allah juga tak akan buka aib ke atas kita di dunia dan juga di akhirat. Apa kata Nabi Muhammad SAW lagi tuan-tuan? Maka kata Nabi lagi, bila mana kita rajin mendoakan orang lainnya, tuan-tuan, yang main kita tadi ni contoh macam orang nak kahwin lah tuan-tuan. Orang nak kahwin, macam pejabat agama. Hantar orang nak kahwin. Bagi terang tak? Tuan-tuan, umur 16 tahun boleh kahwin tak? Boleh, berlampak tuan-tuan. Umur 16 tahun kahwin. Tapi saya tanya sikit lah, sudikah nak kahwin ni? Hampa ni umur muda sangat ni. Antara jawapan mereka apa dia tuan-tuan? Maukah ustaz membiarkan kami dalam kemaksiatan? Tu ayat dia baru. Tuan-tuan, ayat tu sedap ke main, nak balun kita lah tu tuan-tuan. Dia tak duduk main pula kat kita. Dia bukan daerah ni lah, daerah lama saya dulu ni tuan-tuan. Apa kata, saya benarkan dia kahwin. Mahkamah pun perintah dah, kahwin berhormat ni okey boleh apa semua. Saya kata lah, aku nak lulus pun budak-budak lagi. Tuan-tuan, panggil mak pak mai juga lah tuan-tuan. Panggil mak pak mai juga kata, "Ni nak kahwin kau? Depa nak kahwin ustaz." Tak apalah, panggil budak-budak tu mai. Diorang tu, "Nak kahwin kau? Nak kahwin dah." Betul ni dia kata, tanggungjawab apa semua ni. Tahu apa? Suami nak buat apa, isteri nak buat. Tahu dah dia kata. Tuan-tuan, tak apalah benar kahwin walaupun hati berat untuk membenarkannya. Tuan-tuan, lepas-lepas duduk 2-3 bulan main balik yang isteri tu. Tuan-tuan, nak jumpa. Pak Siapa hari kata, "Awak, Pak Siapa? Saya nak cerai dengan suami saya." "Pak Siapa nak cerai dengan suami kamu?" Kata, "Itu kata nak kahwin sangat." Kata Pak Siapa nak ni? Umur muda lagi, 16 tahun. Tuan-tuan, dia kata sama dia, "Dah ustaz, saya tak tahan dah dengan dia, Pak Siapa." "Pak Siapa? Dia buat apa kat hang?" "Dia main gerak lajak ustaz." Kata ni sungguh ni, dia main gerak lajak bukan sebab cerita tuan-tuan, main gerak lajak tuan-tuan ni. Maka time tu lah tuan-tuan, kalau kita nak bagi mudah sangat pun tak apa nak tolak, tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Maka bila mana kita memudahkan urusan orang, maka Allah Taala akan mudahkan urusan kita kembali. Itu yang keempat. Yang kelimanya kata Nabi Muhammad SAW, "Wa man salaka tariqan liyaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa-siapa yang duk meraba-raba, man salaka ni macam dia duk meraba-raba ni tuan-tuan ni, tariqan, satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan urusan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ulama dah beritahu pada kita ni tuan-tuan, man salaka tariqan liyaltamisu fihi 'ilman. Bila mana kita mencari ilmu tersebut, satu jalan, maka dia berkata kepada kita, wa hadza yashmalu at-tariq al-ma'nawi wa at-tariq al-hissi. Maka antara jalan ini ada cabang dua. Jalan cari ilmu dia terbahagi kepada dua cabang. Yang pertamanya jalan yang maknawi. Tuan-tuan, yang kedua jalan yang hissi. Kita tengok yang ni. Baik. Wa amma ma'nawi, jalan yang pertama adalah tariq jalan ma'nawi. Ma'nawi dalam mencari ilmu ni tuan-tuan. Sudut yang ma'nawi ni macam mana? Yang tak nampak dengan kita ni. Maka dia kata fa huwa tariq allazi yatawassalu bihi ila al-ilmi. Satu jalan yang akan mendekatkan kita dengan ilmu tersebut.
Contoh, tuan-tuan, tak faham lagi tuan-tuan ni. Saya pun tak faham, kena baca banyak kali baru faham. Rupanya jalan yang maknawi ni tuan-tuan, satu jalan yang bawa kita ini menuju kepada ilmu tersebut. Tuan-tuan, bukan lagi alat. Bukan lagi alat. Alat tu maksudnya hissi. Tuan-tuan, yang maknawi ni tuan-tuan, contohnya kata apa dia? Kahifzil ilmi. Dia dapat ilmu tersebut, kemudian dia hafal ilmu tu. Hafal ilmu itulah yang akan menyebabkan ilmu tu ada dekat dia. Tu tuan-tuan tu. Kan? Yang kedua adalah wa mudzakiratihi. Dia selalu mengulang kaji. Tuan-tuan, bila ulang kaji, baca kali pertama, dia takkan ingat tuan-tuan. Macam dengan kita lah kalau nak hafal Quran. Hafal Quran tuan-tuan. Contoh, hafal Quran. Bila kita hafal Quran tuan-tuan, baca satu muka, bukan boleh ingat semua. Tak boleh. Nak hafal Quran ni tuan-tuan, seeloknya tuan-tuan, kita baca dulu lebih kurang dalam 8 kali. 8 kali kita baca dan juga tengok mushaf tersebut. Tu cara hafal Quran ni tuan-tuan ni. Bukan kata tengok sikit pejam mata, tak. Dia akan macam tu. Baca dulu biar kata dah lazim dah. Dah kata, kita kata masih dah dengan lidah kita. Tentu 8 kali tuan-tuan. Mula-mula kita memang langkah payah. Baca kali pertama payah, kali kedua payah, kali ketiga aku lama, aku senang. Mai kali ke-8 ni kita cuba pejam mata tuan-tuan. Boleh buat tak? Boleh, tak ada masalah. Contoh lah tuan-tuan, kalau kita rajin hafal Quran tuan-tuan, Muzakarah ni rajin ulang kaji. Contoh macam surah Yasin. Ada orang hafal surah Yasin tak tuan-tuan? Ada. 80 tahun hidup, tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin. Tuan-tuan, mai masuk malam Jumaat cari Yasin. Mai masuk Jumaat cari Yasin. Sebab kita tak hafal. Tuan-tuan, sebab kita nak baca setiap minggu ni. Heran juga tuan-tuan, mana Yasin? Pada tak hafal. 83 ayat nak hafal macam mana? Tuan-tuan, padahal setiap minggu dah hafal Setiap minggu dah baca dengan dia. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita tak mau nak hafal dia. Yang tu kita duk baca dia. Baca dan juga hafal adalah satu perbuatan yang berbeza. Itu. Yang ketiga, wa mutala'atihi wa kitabatihi. Mutala'ah ni ulang kaji dan juga ilmu tersebut nak bagi ingat dengan cara menulis. Tuan-tuan, menulis. Bila menulis dia akan ingat tak? Tuan-tuan, dia akan ingat poin-poin yang program semua tu, maka dia akan ingat. Itu adalah tariq hissi. Lagi, watafahumi lahu, dan juga memahami akan maksud ilmu itu. Tuan-tuan, kita dapat ilmu tu jangan terus bubuih. Maka kita nak faham dulu ilmu ni, dia bawa kepada kita apakah maksudnya. Tuan-tuan, bang ilmu ni tuan-tuan, ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Siapa bersama kita tuan-tuan? Tak lain tak bukan almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa Sik, tuan-tuan. Dia kata kepada kita, mau tak mau kena ada 3 elemen dalam diri bagi seorang yang beragama Islam. Yang pertamanya, nak kena kenal siapakah Tuhan dia. Kenal Tuhan ni tuan-tuan, mau tak mau nak kena ada ilmu. Yang kita tu kata asyhadu an la ilaha illallah, Tuhan aku yang layak aku sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah tu macam mana tuan-tuan? Nak kena ada ilmu. Tuan-tuan, yang keduanya kena mengelaskan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata dalam kitab Hidayah tuan-tuan, awal-awal muqaddimah dia kata, tuan-tuan, nak ngaji ilmu ni tuan-tuan, dia ada 3 ciri pula untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan, banyak engkau kita ambil malam ni tak tahu macam mana. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata ada 3 nak ilmu ni. Yang pertama, cari ilmu kerana mencari juga redha Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang berjaya. Tuan-tuan, sebab siapa cari ilmu ni? Ialah nak cari redha Allah. Nak cari Allah macam mana ni? Nak dekatkan diri dengan Tuhan. Nak tahu macam mana yang Allah suka benda ni. Dia pun balik, dia pun amal, dia pun mutalaah, dia pun ulang kaji, dia pun faham, maka tentulah dapat redha Allah, dia orang yang berjaya. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, yang keduanya, mencari ilmu ni, tiba-tiba dia kata apa dia? Cari ilmu kerana habuan dunia. Habuan dunia tuan-tuan, hak lain semua dia tak mau. Cari ilmu kerana segulung ijazah contohnya. Tuan-tuan, tiba-tiba Imam Ghazali kata, awal tu dia nak rasik, dia nak fasil, dia nak gagal. Tiba-tiba dia kata apa dia? Aku tersedar pada gelembungan dunia. Tentu dia kona balik, dia sedar tuan-tuan, dia patah balik pada Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Nak gagal dia akan jadi orang yang berjaya kembali. Itu. Yang ketiganya kata Imam Ghazali, dalam martabat mencari ilmu ini adalah bila mana dia mencari itu ilmu, dia ajak pada ilmu itu pada orang lain, orang main dekat dia beramal.
Tuan-tuan, yang ni takut ni tuan-tuan, orang ramai dia seolah-olah macam dia ni adalah tempat untuk ilmu. Ramai belakang dia ni. Dia salah pun dia tak mau nak aku salah. Banyak tak ustaz pada hari ni? Banyak. Dalam Facebook cukup lah tuan-tuan. Tak tahu nak kata apa. Sampai dia kata apa dia. Kami nak ikut siapa? Ustaz-ustaz pun berkelahi. Tuan-tuan, ustaz-ustaz pun berkelahi pada hari ni ustaz. Betul tak? Betul. Kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni. Yang dia, bolehlah kita ambil dekat dengan kita sudah lah tuan-tuan. Kawan ni kata hak ni, kawan ni kata, bukan kata di bawah Habib pada. Tuan-tuan, akhir pada hak. Itulah yang kata tak ada tauliah apa ke semua tu. Berkelahi tuan-tuan. Tinggal AC bukan masa tak mau nak komen benda tu. Kadang-kadang malu tuan-tuan. Hang ni ada seorang figura dalam agama. Tuan-tuan, ada nama dalam agama. Tapi pak sepa dia lagu tu. Nak tegak kan juga. Tuan-tuan, saya minta maaf lah. Saya bukan nak backing kat arah siapa-siapa. Jangan tuduh saya wabi sudah. Tuan-tuan, dah. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang kata malu tu. Ustaz ni berkelahi, ustaz ni berkelahi, ustaz berkelahi. Sampai orang awam kata, kami nak duduk kat siapa? Semua pakat berkelahi. Tuan-tuan. Nah, jenis-jenis ni tuan-tuan, kata Imam Ghazali ni ada pengikut yang banyak belakang dia. Dia buat silap, tak mampu silap, maka ketika itu dia orang yang amat rugi, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Tuan-tuan, tak kira lah orang antara mana sekalipun, tuan-tuan, duduk dekat mana sekalipun, silap mengaku dah silap. Bukan saya kata pelih itu bagi apa semua, tak. Tuan-tuan, kita pun ada juga benda yang sama. Nah, pasal apa? Pasal macam tu. Maka kita mau sabar balik. Baik, itu adalah tiga tingkatan ilmu yang Nabi bagi kepada yang apa yang Ghazali dan beritahu kepada kita. Baik, yang berikutnya kata Nabi Muhammad SAW, hissi ini yang pertamanya adalah apa ni maknawi ini, kita ambil ilmu, kita hafal ilmu, kita muzakarah ilmu, kita faham akan ilmu tersebut bi anna yaltamisu ilmu min afwahil ulama wa min butunil kutubi. Yang mana dia ambil ilmu ni tuan-tuan ni, yang kata yaltamisu ni, yang raba-raba ni, apa macam mana ni? Raba dalam sudut ambil ilmu tersebut daripada mulut-mulut ulama. Tuan-tuan, kita ambil mulut ulama ni payah dah hari. Mana ada kita dengan ulama dah tuan-tuan? Maka dengan cara belajar kitab mereka lah, kita akan dapat seolah-olah macam kita mengaji dengan mereka. Dengan datuk guru lah. Tuan-tuan, tu cara dia. Nah, bila kata orang mengajak dekat kita contohnya, maka ini kalam ulama dia pun sandar kepada satu-satu imam, maka imam itu adalah ulama yang besar, maka ketika itu kita mengambil pada ulama tersebut. Wa min butunil kutubi, dan juga pada kitab-kitabnya. Faman yastabi'u ila ulama aw yuraji'u al-kutub wa yabhathu fiha wa in kana jalisan fa innahu qad salaka tariqan la tabusi fi ilman. Walaupun dia duduk saja, dia kata dalam tuan-tuan, wa in kana jalisan, walaupun dia duduk, fa innahu, dengan cara dia tadi ni, qad salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, seolah-olah dia sedang duduk cari ilmu. Dia pergi mana tuan-tuan? Dan depa ada ulama kata pada kita ni, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilmu ni, kita kena pergi dekat dia takkan main dekat kita tuan-tuan. Macam anak kita, saya ada anak 3 orang, main 2, seorang lagi tak main, duduk selangok tuan-tuan. Bila kata anak, kita ada anak. Bila kita kata anak, kita pun nak bagi anak kita pandai. Apa kita akan buat? Hantar anak pergi sekolah. Tuan-tuan, cikgu lah kena main rumah kami. Ada? Tuan-tuan, tak ada. Kita akan hantar anak kita pergi sekolah. Abang bangun, pergi sekolah. Tuan-tuan, bawa anak pergi sekolah, teriak tak ke mana pun. Pergi sekolah tu tuan-tuan. Maka cara pergi sekolah itulah yang menyebabkan mereka ini akan dapat ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, tapi bab sekolah ni tuan-tuan, ada satu lagi yang ni yang saya ingat daripada kalam Syekh Yusuf Ahmad Nawab Khas MB lagi ni, dalam ceramah ada dulu tuan-tuan, ceramah ada dulu. Dia kata apa dia? Duk kalut dengan anak-anak duk ligan nak pergi sekolah waktu pagi. Kalau abang bangunlah, satgi lewat nak pergi sekolah dan juga sebagainya. Syekh Yusuf kata macam tu. Kalut kita ni. Tuan-tuan, tapi kita satu bab yang kita tak kalut. Padahal kita boleh buat waktu tu. Apa dia? Semayang subuh. Tuan-tuan, abang bangunlah semayang subuh. Bangun tak ada. Yang kita kata ni dia, bangunlah nu, satgi bahmai, nu lah nu. Satgi sekolah, van sekolah mai, satgi nak tinggal juga sebagainya. Nu, satgi pintu pagar tutup. Tuan-tuan, gerak anak suruh bangun tu. Padahal waktu tu subuh dekat tak? Dekat. Tuan-tuan, maka mau sabar balik. Baik, yang berikutnya kata Nabi, kata dalam ni itu adalah tariq ma'nawi. Yang kata tariq al-hissi, hissi ini fahuwa allazi yajtahidu fihi al-mar'u, yang mana ia ada kaitan dengan usaha seseorang itu.
Usaha dia. Apa dia ni? Wa yasiru fihi 'ala al-aqdam mithlu an ya'ti al-insanu min baitihi ila makanil 'ilmi. Contoh, yang kata turis hissi ni, nak cari ilmu ni, tuan-tuan, nak capai segala apa yang akan ada kita dapat nanti ni adalah dengan cara, contoh dia kata dalam ni, dia kata adalah, mana dah, hilang dah. Ya, ayati al-insanu min baitihi ila makanil ilmi. Dia keluar pada rumah dia ke tempat ilmu tu berada. Contohnya pada malam ni, tuan-tuan, atau malam-malam berikutnya adanya pengajian, maka tempat pengajian kita ni, tuan-tuan, adalah tempat ilmu. Yang keluar pada rumah, tuan-tuan, nak main ke tempat ilmu ni, tuan-tuan, maka termasuk dalam kalimah juhud dia tu. Mana kata ni akan dipandang tak? Pandang. Letih lah. Tuan-tuan, maka letih tersebutlah Allah akan pandang dengan pandangan rahmat. Tuan-tuan, Allah dia takkan kira letih, lihat 3 hang lah letih. Bila semua letih. Ada tak? Tak ada. Tuan-tuan, letih tak apa, sabar syak, akan dapat perkara yang elok. Sawa'un kana makanul ilmi masjidan, sama ada tempat ilmu itu adalah masjid, atau madrasatan, ataupun sekolah-sekolah, atau jami'atan, ataupun universiti, atau ghairi zalika, atau tempat-tempat yang lainnya. Ingat, bila mana ada majlis ilmu, ia merupakan taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bila kata Nabi SAW dia berkata, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kamu tengah jalan, kamu nampak taman-taman syurga, berhenti sat. Hari ni memang saya suruh bawa, tuan-tuan. Memang saya suruh bawa. Apa kata? Nampak taman-taman syurga, Nabi kata berhenti sat. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksudkan dengan taman-taman syurga? Tuan-tuan, sahabat tanya Nabi ni, taman surga ni macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi kata, majalis zikri, majlis-majlis memperingati, juga disebut tentang majlis-majlis ilmu. Dengan ilmu lah dia akan mengingatkan kita. Tuan-tuan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatlah, mengingati di antara satu sama yang lain, dengan mengingati itu akan bawa manfaat pada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dia akan dapat? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah taala akan mudahkan, akan senangkan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ai yasarallahu amalan salihan yusil ilal jannati bifadlillahi wa ridwanihi alaihi. Yang mana dia akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan diangkat kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia mencari ilmu. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang itu adalah yang kelima. Yang keenam yang lah, tuan-tuan, sebelum kita berhenti. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidak ada orang-orang yang berhimpun dalam rumah kecuali rumah-rumah Allah ini, yatluna kitab Allah. Mereka ni duk hanyalah mengaji kitab Allah, iaitu Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum. Kemudian mereka ini bertadarus di antara satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah. Tak lain tak bukan, mereka akan dapat sakinah, ketenangan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Nabi jelaskan kepada kita, tuan-tuan. Ada 6 perkara, tuan-tuan. Yang ke-6 ni Nabi kata berhimpun rumah Allah ni, tuan-tuan. Rumah Allah ni masjid lah. Masjid tu bukan. Dia ada masjid yang jami', masjid yang dibenarkan Jumaat. Surah punya bagi masjid dah. Dalam apa ni bahasa Arab, tuan-tuan. Nah, kalau surau ni nama musalla, tapi dekat tanah Arab tak ada musalla. Ini semua masjid belakang. Tapi yang membezakan masjid yang boleh buat Jumaat dengan masjid yang boleh buat Jumaat. Tuan-tuan, baik. Bila kata dekat apa dia ni tempat majlis ilmu, tuan-tuan, maka di sinilah kata Nabi Muhammad SAW berhimpun rumah Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran, bertadarus di antara satu sama yang lain. Allah Taala akan turunkan ketenangan dalam kehidupan dia. Lagi wa ghasyiathumur rahmah. Allah Taala akan limpahkan, Allah Taala akan curahkan rahmat ke atas kehidupan dia. Tuan-tuan, lupa dia tak tahu mana pun, tapi rahmat Allah ni duduk dekat dia. Pasal apa? Sebab dia rajin mai ke masjid, dia rajin mai ke surau, rajin baca Quran dalam surau ini, bertadarus juga sebagainya. Maka ketika itu dia akan rasa tenang. Tenang tak, tuan-tuan, baca Quran? Tenang. Tuan-tuan, tak serabut dengan masalah dan juga sebagainya. Rahmat Allah itu bersama dengan dia. Wa haffathumul malaikah. Dia akan dikelilingi para malaikat. Kita nampak tak malaikat?
Tak nampak. Siapa nampak malaikat tuan-tuan? Kokoklah ada orang Taman Langkawi nampak malaikat. Ada? Saya Ustaz nampak malaikat bila tadi dia main masjid, dia kata, masjid pergi mana? Pergi surau ke? Ada? Tak ada. Tak ada orang nampak malaikat tuan-tuan ni. Tak ada orang. Kan dia buat video pula dulu. Kan malaikat turun atas Kaabah tu dia turun. Tuan-tuan, mana ada? Itu adalah benda-benda yang ghaibiyat, tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi ada malaikat? Ada. Kita percaya ada? Ya, tuan-tuan. Nah, malaikat ada? Maka ada keliling bersama dengan kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah Taala akan terus sebut nama mereka. Wa man batta'a bihi 'amalahu lam yusri' bihi nasabahu. Siapa-siapa yang melewatkan akan amalan-amalan ini, maka dia juga tidak akan mempercepatkan akan nasabnya. Makna kata dia tidak akan menyebabkan dirinya itu diangkat derajat kepada derajat yang berikutnya. Ada 6 perkara ni, saya ulang balik. Yang pertama, ringankan ujian orang yang tertentu, maka Allah Ta'ala akan meringankan kembali ujian kita di hari kiamat nanti ini. Yang kedua adalah mudahkan urusan orang lain, maka Allah Ta'ala mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Yang ketiganya, tutup segala keaiban orang yang Islam. Kata Nabi Muhammad SAW lagi, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka siapa-siapa yang beriman pada Allah ini, mesti dia akan menyelamatkan orang yang lain daripada lidah dia, pada tangan-tangan dia. Tuan-tuan, Nabi semua lagi, wa man muhajir ilallahi ma hajarallahu anhu. Siapa-siapa yang ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah dalam konteks meninggalkan apa yang Allah cegah. Tuan-tuan, kita pun janganlah buat benda macam tu. Allah kata jangan duk umpat kat orang, maka kita janganlah duk umpat kat orang. Memang kita tak bercakap tuan-tuan, tapi ini benda ni, handset kita ni ada WhatsApp tak? Ada. Tuan-tuan, tu dia grup WhatsApp semua nak buat. Dia ada 10 grup WhatsApp, semua dia nak buat tuan-tuan. Grup taman, grup ni, grup kampung, dia grup dorong, semua dia buat. Tuan-tuan, seolah-olah macam dia seorang je tak. Mamai tengok berita tu palsu. Tak kena ya. Tuan-tuan, baik. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ulang balik. Maka siapa-siapa yang rajin tolong seorang hamba Allah itu, maka Allah Ta'ala akan bersama-sama dan akan menolong dia. Yang kelimanya, rajinlah mencari ilmu, kerana cari ilmu itu akan bawa kita ke surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keenamnya, siapa-siapa yang rajin main ke surau ataupun tempat-tempat ini, maka dia baca Quran rajin. Dan ketika itu, Allah Ta'ala akan menurunkan dia adalah sakinah, ketenangan, rahmat dalam kehidupan dia. Malaikat akan bersama dengan dia. Allah Ta'ala akan rajin disebut-sebut, diulang kepada dia, dan akan namanya waman batta'a. Siapa-siapa yang buat lambat apa semua ni tuan-tuan ni, mana kata dia tidak akan mendapat apa-apa. Rugilah tuan-tuan. Kalau tak dapat apa-apa ni akan rugilah. Sebab kalau kita tak tahu nak pergi bila tuan-tuan, seolah-olah ni kita kena tanam satu lagi istilah, seolah-olah macam hari ni hari lah dah habis hidup. Tuan-tuan, hari ni hari lah dah terus. Kita tak tahu nak pergi bila tuan-tuan. Mungkin saat lagi, mungkin esok pagi. Kita tak tahu nak pergi bila. Kita tengok, loh, yang main semalam kau, loh, dia ni baru main sekali. Tuan-tuan, tak tahu, kita tak tahu benda macam tu. Semua kita tak tahu. Sijil mati kita tak ada, dan kita tak mungkin akan nampak si mati kita ni tuan-tuan ni. Tak mungkin nampak. Takkan ada orang yang akan tengok, tu dia si mati aku. Tak ada. Tuan-tuan, dia kena mati dulu, baru si mati dia main. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan juga pembantu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dekat sini dah beritahu pada kita tuan-tuan, segala amalan kita tersebut akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi hadzal hadis, maka nak tutup tuan-tuan. Dalam hadis ini mengajar pada kita 6 perkara. Annal jazaa'a min jinsil amali. Sesungguhnya balasan itu akan dikira dengan jenis segala perbuatan kita. Wa fihi fadilatu i'anatul ghairi. Dan juga ditekan kepada kita adalah rajin-rajinlah tolong orang lain. Jangan duk berkira tuan-tuan. Nah, rajin tolong orang lain. Nampak orang lain susah juga sebagainya. Contoh, tuan-tuan, macam contoh dalam media sosial kita. Kawan tu duduk tengah bawa motor, tiba-tiba motor dia jam tengah jalan. Tuan-tuan, jam tengah jalan. Kan kita tengok, apa yang berlaku? Ada rider yang main belakang dia, tak tahu main ke mana. Letak kaki dekat handle motor dia tu tuan-tuan. Tolak pergi tepi tu tuan-tuan tu. Jadi contoh lagi. Bila mana-mana tengah walk itu, tuan-tuan, nampak apa? Jam panjang sangat ni. Rupanya ada kereta rosak tengah jalan. Tuan-tuan, kita jangan duk buat kata apa duk marah dekat dia, kereta tu dah tak sudi apa semua tu. Kita tak tahu daripada macam mana.
Cuba tolong dah tuan-tuan. Parking kereta api tepi, tolak kereta api tepi tu, orang lain tu dia boleh tolong tuan-tuan, boleh menyenangkan dalam perjalanan mereka. Dan itulah kita akan masuk dalam sedaan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya, al-hassu ala talabil ilmi wa tilawatil Quran wa tadarasuhu. Maka hendaklah kita menjaga atas untuk tuntutan mencari ilmu dan juga baca Quran, dan juga kita mengaji-rajinlah bertadarus akan Al-Quran itu sendiri. Tidak hanya jangan kita tunggu waktu mana Ramadan baru nak terus Quran tuan. Waktu lain tak boleh nak terus, itu rugilah. Tuan-tuan, kalau dekat Taman Langkawi ni ada dengan kuliah Al-Quran, mai. Tuan-tuan, mai. Saya rasa ada guru Al-Quran yang mengajar tajwid tuan-tuan ni, mai. Dan ustaz mai kata tolong baca tak? Tu dia semua bakat tak mau baca. Tuan-tuan, kadang-kadang saya jumpa macam tu lah orang yang apa mengajak tajwid tuan-tuan. Dan dia main jabat gambar, dia main sembang dengan saya apa ke semua tu. Dia kata dia ustaz mengajak apa kata. Contohnya, anak mengajak gitu-gitu yang mengajak Quran, dia kata, oh dia tahulah. Dia ni enggak Quran apa ke semua. Memang dia adalah guru Quran. Tuan-tuan, dia kata satu ya Syekh, dia kata apa dia? Kan, mengajak Quran ni memang seronok kalam Allah tuan-tuan, tapi main nak baca tu orang tu lah yang nak baca. Anak lain semua duduk jauh-jauh belakang tu, balik diam semua, tak tahu buat macam mana orang saya. Tak apalah ustaz, cakap Melayu dulu kita buatlah. Tuan-tuan, sebab kalau kita tak baca, kita takkan tahu kita salah tuan-tuan. Jangan saja tuan-tuan, waktu mana lepas bila nak berhenti dah sikit lagi. Ada mai. Jangan saya lah tuan-tuan, waktu mengaji dulu ni bukan nak angkat saya dak. Kita kata kita baca elok dah. Tuan-tuan, kita baca elok dah, tapi bila mana kita tu berguru dengan guru Quran tuan-tuan, kan, kita kata bismillah pun dia kata silap. Tuan-tuan, tu tak ada Nabi Fatihah lagi. Bayangkan kalau Nabi Fatihah tuan-tuan, agak kena katok lagi kita. Kena katok tuan-tuan ni. Kena katok. Dulu waktu habis SPM tu tuan-tuan. Habis stam. Dan sebelum pergi ke Timur Tengah tu tuan-tuan. Pakat dengan 2-3 orang ni kata, jom kita pergi dekat kepada pusat Quran tu. Pergi tak dengan tuan-tuan ni Ustaz Muhyiddin, arwah dah dia pun. Imam Siaga Batu dekat Belah Jitra tu tuan-tuan, Masjid Abdul Aziz. Tuan-tuan, tutup guru Quran saya lah tu tuan-tuan tu. Tuan-tuan, orang cukup garang dia tu. Budak-budak lain semua ada nampak depan saya tuan-tuan. Tak kira hang nak cabak, pam pergi. Hang dibaca besok tuan-tuan, saya mengajar anak saya Quran, saya pun geram. Tuan-tuan, tambah kalau dia. Dan waktu tak boleh pam dah. Dengan pam tu lah tuan-tuan, menyebabkan kita kenal makhraj dia tu mai kok mana. Alif sebut macam mana, ta sebut macam mana, ta sebut macam mana, bot sebut macam mana, dal sebut macam mana ni tuan-tuan ni. Sa dan juga sa beza tu. Zai dan juga zai beza tu. Tuan-tuan, zai semua pokok sama ya. Zai pun zai. Tak ada beza. Tuan-tuan, maka kalau ada ilmu Quran tuan-tuan, ramai pakat mengaji. Maka dekat sini dia kata, adalah kita menjaga tentang ilmu dan juga baca Quran dan juga bertadarus tentangnya. Bila kita tadarus ni tuan-tuan, kita tahulah yang untuk lemah diri kita akan cuba untuk perbaik. Guru Quran ni tuan-tuan, dia tak akan hina kita. Tuan-tuan, dia tak akan hina kita. Dah tua-tua tak reti lagi tu. Ada tuan-tuan. Tak mai dah hari tu. Tuan-tuan, ada. Tu lah kata tu, so main mengaji tak mau nak mengaji tu dia lah. Tu payah dah. Dan dia payah nak buat dah. Ada tuan. Tak ada. Kan, main dah tuan-tuan. Haji baca Quran, buka Quran tu, dia ngajak buka Quran. Kan, nak baca malu ramai. Lepas dah tu minta dengan dia. Tuan-tuan, dia takkan merendahkan orang yang ingin baca Quran. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada 6 perkara yang diterangkan kepada kita, insya-Allah mudah-mudahan kita akan melakukannya. Ingat, bahwasanya hidup dunia ini sebagai salah satunya ujian kita. Adakah kita menggunakan segala kesempatan yang Allah beri kepada kita ini untuk kita menyempurnakan segala ibadat, amalan yang boleh kita buat sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa cukuplah sampai sekadar ini dulu pada malam ini. Insya-Allah kalau ada pertemuan kita akan berjumpa lagi. Kalau saya minta banyak-banyak. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر امورنا كلها يا كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.